The story sebelum kita letak macam ni. Moral of the story dia, tolong hargai sebelum benda tu hilang. Itu kita punya moral of the story, okay? So cerita ni, back to the story. Tadi habis dah pengajaran untuk soulmate dan twin flame, okay? Okay. Kerajaan Indrapura, kita letak nama tu lah. Aku pun tak tahu, tiba-tiba dia main dalam kepala otak. Kerajaan Indrapura berada di Kayangan. So, terdapatlah Queen, Empress dan Emperor. So, sama lah raja dengan permaisuri. Macam tu, sultan dengan permaisuri ke apa pun tak tahu. Benda-benda ni semua tak pernah ambil tahu. So, okay, mereka ni adalah pasangan yang sangat bahagia, sangat romantik. Twin flame, maksudnya hang punya partner. Diri hang macam mana, hang seronok, hang happy, hang gila babi whatsoever. So, hang punya partner pun macam tu. So, sama kepala orang kata. Satu geng kan. So, macam best gila kot jumpa geng kan. Macam tu, dia punya relationship. So, mereka ni sangat baik, sangat pemurah. Suka menderma, suka tolong orang, walaupun kerabat, tapi dia punya low profile dia tu marvelous lah. So macam banyak membantu, so tak ada orang susah, itu macam tu semua. So ada juga manusia-manusia yang cemburu kan, mereka ni melihat pasangan yang bahagia ini, sangat-sangat cemburu. So nak dijadikan cerita, ada satu kawan baik si permaisuri ni. And then dia ni pun tak banyak kawan, si permaisuri ni. So then sebabkan kawan baik dia tu mungkin seorang tu je kot. Aku rasa seorang tu je lah kot kawan baik dia kan. So kawan baik ni mempunyai hati yang tak berapa nak cantik, mempunyai sifat yang cemburu. So telah menyebarkan fitnah kepada si permaisuri ni. Nak dijadikan cerita, hari tersebut ayah kepada si perempuan ini, permaisuri ni, telah suami dia ni pangkat Panglima Perang. Aku pun tak tahu Panglima Perang tu apa, okay. So memandangkan dia ni seorang yang jujur, seorang jujur lah, senang cakap kan. Dia tak kerti nak belok-belok, dia tak kerti bengkak-bengkok. So dia kena atas perintah ayahanda. So dia kena pergi satu tempat untuk settle urusan kerajaan. So sepatutnya dia kata dia kena balik esok, tapi nak dijadikan cerita sebab musabab untuk kejadian berlaku, dia tak balik hari tu. Tak tahu, mungkin ada sebab dia, mungkin jam tengah jalan ke, bencana alam ke, hujan banjir ke, ataupun ada another task last minute, tiba-tiba plan hari ni patut boleh settle, lepas tu mungkin tak settle sebab orang tu sakit perut, cirit-birit ke apa, kita tak tahu. Aku tak masuk kat situ, aku tak boleh tahu. So dia delay satu hari. And then yang kawan baik, si best friend kepada si puteri ni tadi, sudah buat cerita, kata, oh, suami kau telah berlaku curang, bla 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 bla. Saya bangku ayah ni pun percaya tanpa usul perisa. So berlakulah pergaduhan. Then orang-orang Kayangan ni, mereka ada kuasa, super power. Itulah aku cakap, cerita ni memang tak logik untuk diterima akal. So jangan nak dipercaya, dan jangan orang kata, jangan anggap benda ni benda yang serius. Okay, kita leisure, kita have fun, right? So berlakulah pergaduhan mulut. So seorang, biasalah perempuan cemburu kan. Aku pun tak tahu perempuan cemburu perangai dia jadi macam mana, sebab aku tak ada sifat-sifat tu semua kan. Aku ni manusia yang tak ada perasaan. Perasaanku dah lama mati. So pergaduhan berlaku, and then tanpa disengajakan, si perempuan ni marah dia tak lepas. Dia daripada pandangan mata dia sahaja, lihat mataku, pandangan mata dia saja ni, dia marah, dia paling, dia lepaskan pandangan dia tu ke arah satu bukit. Aura dia super power. Mengalahkan Outro Mentaro punya super power. So dengan pandangan mata dia saja, dia dah lepas dia punya aura tanpa disengajakan. Aku rasa burn satu village, tak payah pakai nuklear, ambil hang. Hebat kan.
So meletup satu kampung weh. Berapa ribu orang mati termasuk budak kecil, orang tua. Satu kampung kot terbakar. Gila babi kot. Mengalahkan bom apa? Bom atom kalah. Nuklear pun kalah. Aku pun tak tahu kuasa apa. So ayah kayangan depa undang-undang yang salah tak kisah. Hang ni anak raja ke, hang ni anak siapa ke, hang buat salah hang kena. Undang-undang tetap undang-undang. So perempuan ni pun dia okeylah. So kita back kepada isu dia tadi. So satu, dia cemburu. Dia dengar silap dia sebab dia dengar gosip. Lepas tu dia terpercaya tanpa usul periksa kebodohan dia kat situ. Lepas tu tanpa disengajakan dia dah menyebabkan berlaku bencana alam. So lepas tu hukuman dia tetap terpaksa dijalankan. Dan dia kena hukum mati lah. So nak dijadikan cerita, dia masa tu dia bawa, dia ada anak, dia ada baby dia baru berapa bulan, dalam 7 bulan ataupun 3 bulan, aku dah tak ingat. Aku macam benda ni terlampau sedih yang aku tak berapa nak pay attention. So masih lagi breastfeed apa semua. So dia dihukum mati. So suami dia pun tak mampu nak selamatkan dia sebab perintah ayah dia memang mau tak mau hang kena bunuh juga sebab hang dah melakukan kesilapan. So hang kena hantar turun dekat dunia. So masa sebabkan sumpah seranah orang kaum kerabat yang kena satu kampung tu, so dia kena terima lah hukuman dia sebab dia dah buat bencana alam dekat manusia-manusia ni semua. So dia kena terima hukuman dia dilahirkan dia diturunkan dekat bumi. So hang kena, kita hidup dekat bumi ni untuk apa? Kenapa kita dilahirkan dan diwujudkan di bumi? Pernah terfikir? So ini aku share dengan post sikit lah. Sebenarnya kita berada di dalam bumi ni sebenarnya adalah illusion. Dia bukan benda yang real. It's not real. So tapi sebabkan kita dah lupa perjanjian kita dengan Allah mula-mula, sebab tu kita jadi tak tenggelam puca, tak tentu hala, jadi tamak, jadi macam gila babi nak berebut dunia. Kebodohan manusia kan. So kita ni ibarat hang ambil exam. So bila kita hang hampa buat SPM ke diploma ke whatever, so hampa akan ada exam tu tak. So ibaratnya umur kita 60 tahun 70 tahun, hang duduk dalam dunia, hang mengambil ujian. So setiap kesusahan, masalah-masalah yang sampai dekat kita, ujian yang sampai yang ni, sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah untuk kita. Tolong sedar diri, itu semua ujian. Kita dilahirkan turun ke dunia ni pun ada sebab dia. Sebab apa kita turun? Sebab kita ada mungkin melakukan kesilapan ke apa-apa ke. So Allah nak uji roh kita ni, soul kita dalam ni. Yang pun ingat ada perjanjian dia, siapa pencipta dia, whatsoever. So kita yang hidup dalam jasad ni sebenarnya untuk menjawab ujian. So ibarat kita sekarang ni tengah menjawab soalan peperiksaan. So setiap ujian yang berlaku itu adalah jawab soalan kepada soalan peperiksaan. So kalau result anda cantik, hampa duduk dalam kelas yang cantik lah. Kalau result hampa duduk teruk, hampa duduk dalam kelas yang teruk-teruk lah. Maksudnya macam tu. So itu mungkin dia punya clarification untuk syurga kot. Kalau result hang cantik marvelous, hang duduklah yang nombor 1. Kalau tak berapa cantik, duduklah yang second, third level sampai yang ke-7. Kalau the worst part, masuklah hell kan. Itulah cerita dia. So back to pada cerita kita tadi, cerita kayangan tadi tu. So dia dah diturunkan ke bumi, dilahirkan semula. So roh dia ni cicak suka dak mengacau aku. Okey, hang dilahirkan ke bumi, dilahirkan ke bumi. Allah. So hang kena hadapi ujian hidup hang. Berapa ramai yang mati. So itu adalah jumlah yang hang kena tanggung lah whatsoever macam tu. So and then okay, lepas tu dia kiranya masa dia mati tu macam dia tak puas hati jugalah kan, sebab hang tinggal anak kecil. Lepas tu dia percaya dekat kawan dia. Sebab tu aku jadi macam aku tak percaya kat siapa-siapa pun hidup aku. Ini cerita past life, okay. Aku pernah buat satu topik cerita pasal past life tu kan, yang karma whatsoever semua. So ada
pen yang masih lagi past life aku pegang. So aku baru tahu. So aku kena maafkan dan aku kena minta maaf. Minta doa, minta maaf dekat Allah apa semua. So benda-benda ni semua is real, babe. Bukan main-main yang benda lah. So dia dilahirkan. Lepas tu hang kena sumpah. Hang kena tanggung lah hang punya ujian hang. Bukan it's not easy punya cerita lah kan. So go through lah sampai hang berjaya tutup hang punya karma hang ni, buka dharma. Karma adalah pembalasan buruk. Sama ada diri kita ni, okey, macam aku pernah cerita itu, kita ni ibarat tengah main game sebenarnya. Hidup kita ni ibarat main game. Selagi hang tak win the game, hang keep on repeat the same game again and again and again sampai hang win the game. So tak kira lah berapa ribu turn pun, berapa juta turn pun hang lahir balik, lahir. Tapi dia bukan Allah bukan lahirkan hang punya roh ni turn 60 hang lahir, lepas tu turn 80 hang lahir. Dah dia tunggu, dia simpan stok, ikut dia punya slot bila Allah dah ada dia punya plan. So dalam macam aku, sama ada aku ni 1000 watak aku dah berjalan ataupun 1000 tahun punya perjalanan, aku tak pi detail benda tu. So tapi aku tahu is 1000 tahun, 1000, aku rasa 1000 watak. So kalau 1000 watak dah aku berlakon, aku dah ambil ujian ni dah 1000 watak, 1000 karakter, 1000 karakter. So boleh bayangkan tak kenapa hidup aku ni aku jadi fed up gila dengan dunia ni. Daripada bukan baru-baru ni aku fed up, dah lama daripada awal-awal bismillah dulu pun aku dah fed up gila dah. Aku punya jahat, aku sampai tahap dia tahu benda salah benda betul, dia tahu. Nak bunuh diri tak boleh. Tak lagi orang tanam aku dekat kubur Cina ke, kubur Hindu ke, kubur mana-mana ke, bakar ke apa kan. Tak boleh kalau kita bunuh diri secara terang-terang sebab aku ni licik. So dia punya akal tu banyak sangat pusing-pusing. So aku bunuh diri aku cara macam mana, hampa jangan diikut perangai ni. Sekarang ni tak boleh dah, undang-undang baru lah ni. Tak, bukan macam dulu punya undang-undang. So aku bunuh diri secara halus. Aku buatlah benda-benda yang boleh merosakkan badan aku. Heavy smokers, benda-benda makan tak betul. Aku benda basi pun aku selamba badak aku makan. Rumah aku, bilik aku tak pernah ada stok makanan. Hidup aku nomad. Hidup aku daripada aku dalam perut sampai aku keluar sampai ke hari ni. Everyday ujian tak pernah habis. Sebab tu aku cakap aku ni tak ada perasaan. Hati aku awal-awal aku lempak lah. Sebab apa? Kalau kita masih lagi pegang hati, maksudnya apa-apa yang jadi sini hancur dulu. So aku tak, awal dah aku dah buang. So jadilah apa pun aku dah tak heran. Mai lah apa segala mak nenek semua aku hadap lah sebab aku tak ada hati. Itu aku. So dia jadi orang, kalau orang belah kita dia kata hati kering kan, apa-apa je lah kan. So aku punya formula macam tu. So awal-awal lagi aku dah buang aku punya hati. Senang. Sebab lah ni aku 40 turn. Lupa 42 turn dah. Disember ni masuk 42. So dah tak larat dah. Nak gemuk hancur whatsoever. Dia tak larat nak twist. Dia tak larat nak pusing lah kat mana pun. So aku angkat lempak buang terus, senang. Tak ada hati. So okay, so ujian yang kita lalu non-stop bla 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 bla. So 1000 karakteristik. Maksudnya daripada yang Tok Nenek itu sebenarnya itu bukan Tok Nenek. Itu adalah diri aku. It's myself. Diri aku yang melalui lakonan yang sama. Tapi karakteristik hang, watak hang lain, rupa hang lain. Maksudnya macam tu. Aku ada dekat Egypt, aku ada dekat Sumerian, Aztec. Satu dunia aku dah pusing habis dah. Maksudnya ini cerita dia. Hang ada mana-mana.